Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la nadhira lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم يا فارج الهم، اللهم يا كاشف الغم، اللهم يا مفرج الهموم فرج عنا همومنا وغمومنا وكروبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan puan, biasa kita mula kuliah kita dengan sama-sama kita membersihkan hati jiwa rohani kita. Kita segar dan suburkan hati jiwa rohani kita insya-Allah. Dengan sama-sama kita berzikir menyebut nama Allah dan kita doakan salawat dan salam kita kirimkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah sentiasa beri kita rahmat, keberkatan, keampunan, syafaat dunia akhirat insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la
في قلبي غير نور محمد صلى الله لا إله إلا Allah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah, tiada Tuhan selain. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah, tiada Tuhan selain. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illa. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illa. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah, tiada Tuhan selain. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah, tiada Tuhan selain. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairul nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Dialah Tuhan yang kita percaya dengan sepenuh hati, jiwa, keyakinan, keimanan kita. Dialah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha mencipta. Dialah Tuhan yang menyusun, mengatur, mentadbir sekalian alam. Dialah Tuhan yang mengadakan kita dari tiada. Dia jugalah Tuhan yang mengadakan pada kita apa-apa yang kita tiada. Dia jugalah Tuhan yang akan mentiadakan kita dari ada dan mengadakan kita, menghidupkan, membangkitkan kita semula untuk menerima balasan yang sewajar setimpal dengan amalan dan perbuatan kita di dunia. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena di kalangan ramai manusia Allah memilih kita. Allah memilih kita yang pertama untuk sama-sama mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita untuk sama-sama berada pada jalan-jalan ketaatan, jalan ketakwaan dan jalan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa memilih kita berada di taman-taman syurga yang pernah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu, majlis zikir itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Moga-moga Allah mudahkan kita dapat berada di taman-taman syurga kelak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tuan-tuan puan sidang jamaah, hadirin hadirat, para tetamu Allah yang berbahagia dirahmati Allah sekalian. Sedang atau tidak kita, suka atau tidak kita, tuan-tuan puan, bulan Muharram 1437 kita dah duduk tengah-tengah dah. Malam ni kita masuk dah, malam yang ke-16. Maknanya kita dah berada pada 15 tuan-tuan puan, bulan Muharram kita dah sampai tengah. Sedang tak kita tuan-tuan puan, bulan Muharram ini dah berlalu dalam tahun 1437 ni. Cepat sangat kita rasa masa dia berlalu. Allahu Akbar. Orang tua kata pejam celik tuan-tuan puan. Tengok tak lambat esok. Ni kita sambut awal Muharram. Kita duk buat kacau, buat suara, lepas habis dah. Tunggu sikit hari lagi tuan-puan, sambut pula Maulid Nabi bulan Rabiul Awal. Pejam celik, tengok-tengok kita buat pula sambutan 27 Rejab.
Isra' Mi'raj, tuan-tuan puan. Pejam celik bulan Syaban, dia main nisfu Syaban pula. Nah, saat saja lepas tu Ramadan pula main. Ramadan main saat saja tuan. Duk kira-kira hari Ramadan nak main saat dah puasa habis dah. Main pula bulan Syawal. Pejam celik Allah, Syawal ni saat saja. Berlalu pula tuan puan. Main Zulqaidah tak terasa, dia main pula Zulhijjah. Kita pula duk buat ibadat korban dan sebagainya, tuan-tuan puan. Kita perasa baru hak tahun lepas. Tengok tahun nak main ni. Dia main saat tu, macam baru tahun lepas. Nah. Ni hak tahun lepas ni raya korban ni. Tulang daging mula ada lagi dalam tek ni. Tuan-tuan sedang-sedang esok tengok nak korban pula dah. No. Kawan nak ikut pula main nak buat korban pula tahun depan ni. Enggak kira pula dah. Tuan-tuan puan, masa berlalu cepat. Pendek katanya, sedap tak sedap, pejam celik, tuan-tuan puan, tahun bertukar. Yang kita takut pejam celik, pejam tak celik. Kita pula bertukar api mata. Nah, lepas dalam kubur tuan puan. Jadi masa perjalanan yang bergerak cepat, bergerak pantas ini sebenarnya tuan-tuan puan telah diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah habaq dah. Nabi pernah beritahu dah bahawa di antara tanda dunia nak kiamat nanti, di antara tanda-tanda kecil, tanda dunia nak kiamat ni, waktu dekat berdekatan. Makna apa? Makna masa ni cepat sangat berlalu, sehingga dinisbahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan setahun tu ibarat sebulan. Tuan-tuan puan, kita rasa sungguh berlalu. Setahun ni macam sebulan. Satu bulan ni rasa macam seminggu. Allah. Seminggu pula rasa sungguh macam sehari. Ya? Duk sembang kawan ni. Pasal dia kata aku habaq kemarin pun minggu lepas kata habaq aku. Minggu lepas aku nak rasa cakap baru kemarin. Lepas tu sehari macam tuan-tuan puan duk rasakan seminggu tu macam sehari dah. Dan satu hari itu nak habaq cepatnya masa tu macam percikan api, pocik nak habaq kata itulah dia perjalanan masa yang berlalu hari ini tuan-tuan puan sekalian. Nabi habaq tu betul dan tepat dah. Maka orang barat ni dia buat kajian. Tuan-tuan puan, orang barat hak jenis depa memang jenis kerja lagu tu dah. Kerja depa buat kajian. Dan lebih lagi daripada satu badan dia panggil kaji angkasa lepas, NASA. Tu antara pengkaji-pengkaji tu duk kaji. Tuan-tuan puan. Dan dia ada orientalis yang mana banyak di kalangan depa mustasyriqin ni depa buat kajian hadis-hadis Nabi SAW, ayat Quran dan sebagainya. Depa buat kajian tuan-tuan puan. Jadi hak Nabi sebut masa berlalu cepat tu, depa duk kaji dengan saintifik depa, dengan teknologi yang ada hari ni dan sebagainya, memang betul tuan-tuan puan. Pasal apa? Bumi ni dia duk cepat berputar. Tuan-tuan puan. Bumi dia makin duk putar punya lagi. Lah ni dia duk lagi laju, lagi ligat. Patut siang malam kita duk pasang tu. Sudah ada apa sangat ni? Rupanya bumi dikalut. Bumi dah pusing kalut dah. Dia duk kuat cepat. Tuan-tuan puan. Jadi orang barat dia buat kajian, kita mengaji tuan-tuan puan. Kita baca hadis, Nabi sebut dah. Kita tak payah buat kajian teruk-teruk. Orang barat dia buat kajian. Dan kajian dia tuan-tuan puan, kadang-kadang kita pun tak jangka sebab depa mengkaji tu kadang-kadang depa tengok hadis-hadis Nabi SAW. Depa tengok hadis Nabi. Dah. Orang Islam ni tak usah kata nak kaji, mengaji pun tak mau kan. Minta maaf cakap tuan-tuan puan. Dia budak-budak ambil orang tua. Budak-budak kalau sekolah kalau nak raih pagar, lompat pagar terbalik pagar kat sekolah. Tanya cikgu-cikgu tak je. Tak mau ngaji tuan-tuan. Dia nak lari je. Nak kaji lagi jauh. Sebab itu orang barat dia buat kajian. Dan depa tuan-tuan puan kadang-kadang lebih percaya bahawa dunia ini akan musnah daripada orang Islam. Orang Islam bukan tak percaya. Dia tahu, memang betul Quran habaq semua. Tapi dia duk kali, dia duk jim siapa macam tak ada apa. Tapi orang barat ni dia duk kaji, dia duk nampak dah sampai depa buat filem. Tuan-tuan puan, betul tak? Orang barat dia buat filem.
2012. Tuan tengok cerita 2012. Pasal nak itu hak filem tu. Depa buat tu nak cerita tak nak kemat tu. Pasal ikut satu kalender apa tau. Satu kalender satu puak tuan-puan. Depa punya kalender takwim depa ending dia 2012. Ada satu puak kumpulan apa nama tahu satu bangsa. Depa punya kalender depa habis 2012. Kan? Takat tu lah. Lepas tu depa kata dunia ni mungkin tak ada dah. Jadi orang putih dia buat kajian, dia buat filem. Dia buat filem, tunjuk gambar apa semua. Apa nama ni bangunan runtuh, ombak naik ke darat apa semua, habis bangunan lingkup dengan tanah runtuh dengan apa semua. Tapi dia selamat. Sebab dia boleh naik kapal terbang. Tu maut-ngaut lah. Kemat siapa pun tak selamat. Nampak gambar tak ada ambil dah. Terpelanti kemar-kemar habis semua. Tak ada gambaran tu kita tak boleh nak tunjuk untuk orang. Mereka Allah gambarkan Al-Quran. Jadi rentetan ini tuan-tuan puan nak dikaji oleh orang barat. Dan bila mereka buat kajian tuan puan, kita pun kena mengaji balik. Kita nak nafi tak boleh, sebab mereka kaji. Kita boleh duk nafi mereka. Apa kaji-kaji apa? Dia kata hang kaji mengaji pun tak mau kita. Dia kata kita hang mengaji pun tak mau, aku kaji kita. Tuan-tuan kita tengok balik rupa-rupanya ada kajian mereka tu. Kebanyakannya tuan-tuan memang tepat apa yang disebut oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu teori lagi tuan-tuan puan yang depa tengah duk kaji ni. Banyak kajian-kajian depa ni banyak. Tentang cerita akhir zaman, tentang nak kemat ni. Hak ni final, antara sebagian ulama kata ini final. Matahari terbit belah barat. Tuan-tuan puan. Macam mana matahari boleh terbit belah barat? Sedangkan duk terbit tiap hari naik, kita celak-celak mata tengok matahari, naik belah timur. Macam mana matahari terbit belah barat? Oh, depa kaji. Kita tuan-tuan puan tak payah kaji tu, kita mengaji lah. Memang kita percaya dah. Nabi habaq memang betul akan terbit belah barat. Depa kaji. Ni mereka nak tengok betul tak betul? Tuan-tuan puan tahu bila mereka buat kajian hari ni, antara planet-planet yang duduk dalam sistem apa nama ni Suria, sistem matahari ni, solar ni, ada dah, saya lupa planet. Satu planet tuan-tuan puan, dia dah alih pusingan, dia dah kalih pusingan. Daripada matahari terbit belah timur, tiba-tiba di planet tu matahari dah terbit belah barat. La ilaha illallah. Tuan-tuan puan, planet-planet semua akan pusing arah dia. Dan tunggu gelap bumi. Bumi juga akan berlaku macam tu ikut kajian depa. Allahu akbar. Tuan-tuan puan, kita tak kaji pun kita tahu dah Nabi sebut. Tapi depa kaji, depa tahu memang akan berlaku dari segi kajian depa. Tuan-tuan puan, menunjukkan bahawa kita ni sekarang benar-benar berada di ambang yaumul qiyamah. Sedang dengan tak sedang aja. Tahu dengan tak tahu, ghalib leka dengan bersedia. Tuan-tuan puan, memang kita di ambang ni. Sebab tanda-tanda kiamat itu sudah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah habaq dah, tuan-tuan puan, Nabi bagi tahu dah. 1400 tahun, 15 abad yang lalu Nabi dah bagi tahu dah kita. Dah jelas dah. Bahkan ada satu tanda tuan-tuan puan bahawa dunia ni akan hampir nak musnah. Tapi kita jangan dengar lah. Tu kita jangan dengar. Pasal mungkin bagi setengah orang dia kata tu tak masuk tanda dunia nak kiamat. Tapi ada kajian tuan-puan. Antara tanda paling awal sekali dunia nak kiamat tu apa dia? Yang kita tahu tu lahir Nabi SAW. Betul lah tu tanda. Sebab Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman bila lahirnya lahir Nabi akhir zaman. Tanda kiamat tu. Tuan-tuan puan, ada satu tanda lagi bila mana Allah Ta'ala cipta Nabi Adam alaihissalam.
Apa-apanya dengan dicipta Nabi Adam itulah bahawa Nabi Adam AS dan anak cucu Nabi sampai kita ni adalah generasi yang akhir akan memerintah dan mendiami bumi ini. Lepas daripada generasi kita, tuan-tuan, tak ada dah, tutup buk. Allah akan musnahkan alam ini. Maka bila Allah ciptakan Nabi Adam AS, bermula Nabi Adam turun atas muka bumi, tuan-tuan, maka berlakulah tanda yang paling awal bahawa alam ini dah hampir saat nak musnah dia. Sebab mengikut sebahagian kajian, tuan-tuan, wujud manusia mula tu sampai kita lebih kurang 10,000 tahun je. Nabi Adam sampai kita ni lebih kurang lah. Kita tak tahu tepat tak masa, jangka masa tu 10,000 tahun 10,000 tahun, tuan-tuan. Makna tanda kiamat yang paling awal sekali berlaku tu bila Allah cipta Nabi Adam AS dan baginda Adam AS turun ke bumi ini, tuan-tuan, itu dah tanda dah bahawa bumi ini akan ditakbir, diperintah oleh makhluk yang paling akhir akan mentakbir bumi, iaitu Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam, khalifah atas muka bumi. Dunia ni wujud lama dah, tuan-tuan. Yang orang duk kira bilion-bilion tahun, juta-juta, ratus ribu juta, memang betul. Wujud dunia ni dah lama dah. Ya. Ada satu kajian, tuan, saya baca. Biasa berlaku satu masa dulu letusan gunung berapi di Indonesia. Bila berlaku, dia pakai kaji 70,000 tahun yang lalu. 70,000 tahun tu Nabi Adam tak ada lagi. Ikut kajian lah. Tuan-tuan tahu, bila berlaku letusan gunung berapi 70,000 tahun yang lalu, dia punya asap dia ni, dia bukan takat jerebu, tuan-tuan. Kelabu, kelam habis, gelap. Muka bumi ni ditutupi dengan apa ada jerebu gunung berapi tu. Sampai matahari tak sampai, tuan-tuan, maka beku habis. Atas muka bumi ni semua jadi air. Tu orang putih duk reka kartun hak duk ligan apa nama kacang apa atas kutu saya tengok tak? Takkan saya tengok duk anak-anak kita tengok kartun tu. Menetang apa tu duk ligan tu, duk dalam air kan. Lari gede-gede tu. Tu cerita dalam air, tu gambaran. Nampak tak biasa berlaku, tuan-tuan. Sebelum kita wujud apa semua ni, alam ni, dunia ni dah lama dah wujud. Bumi ni dah lama dah wujud. Maka hasil letupan gunung berapi tu katanya terbentuk Danau Toba di Indonesia. Tu Danau Toba, kawasan-kawasan yang nampak cantik apa semua tu, daripada hak 70,000 tahun yang dulu berlaku. Jadi saya nak habaq apa, tuan-tuan? Umur dunia ni tua dah. Tu tajuk dia. Ketika Nabi SAW pergi Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, kita bayang tengoklah. Kita dengan Nabi pun dah 15 abad dah. Nabi SAW nampak satu orang tua yang dah bertongkat, yang dah bongkok berapa dah, tuan-tuan. Teruk dah, nampak tua dah. Malaikat Jibril kata, itulah ibarat umur dunia ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Jadi kalau sampai masa Nabi pun umur dunia ibarat bertongkat dah, tuan-tuan. Kalau kita lah ni ibarat nyanyuk. Sungguh-sungguh nyanyuk lah dunia ni. Kalau nyanyuk, sungguh lah. Tu yang jadi pelik-pelik tu. Hak tempat yang tak ada apa nama ni salji, tiba-tiba baru-baru ni turun salji, tuan-tuan. Tempat yang dulu sejuk jadi panas, nyanyuk kan. Bangsa kan tak tawala dah kan. Orang bagi nasi dia tak makan, dia berak, dia gagal tik, dia makan detik ya, nyanyuk, tuan-tuan. Tak saya tengok orang nyanyuk. Biarlah malawak sekali tengok orang nyanyuk, tuan, nak ambil pengajaran kita. Takut-takut kita pun jadi lagu tu, na'udzubillah min zalik. Orang nyanyuk ke tak tahu. Nak jaganya sabar. Sabar, tuan-tuan.
No, kita ada mak katuk ke kalau nyanyuk tu, sabar, kena sabar. Nak buat lebih kurang tak boleh. Dia darah daging kita. No. Kadang-kadang lepas bagi makan lah ni, duk jamu. Lepas tu orang main melawat. Assalamualaikum, tolong, apa abang? Habang lagu ni. Dia cakap boleh tapi dia mampu lah tu. Habang lagu ni, dia kata. Macam mana makan dah tolong? Nak apa, mereka tak jamu apa pun. La ilaha illallah. Yang kawan tu tak pinggai, mereka duduk dengar. Aku orang tua ni kita keronyoh nanya tak lagi. Baru lepas suap makannya tu, dia boleh habang kawan tu nak buruk kita. Tapi dia ketahuan apa? Ada orang pun tahu, orang mai tu pun tahu. Mulut duk minyak pakai makan semua. Siapa? Mereka tak apalah. Nyanyuk apa tak. Nak dia tahu nak betul lah. Hal betul lah abang dunia ni tuan. Tapi nyanyuk-nyanyuk pun jangan mereka dengan orang. Kan? Dia bak duit ni tuan-tuan. Budak tak tahu apa, dengan orang tua-tua nyanyuk tak tahu apa. Duit dia tahu dengan mereka. Tuan-tuan tak jauh bagilah duit kat budak-budak. Dia ambil tuan. Budak-budak yang tak tahu apa dia pegang duit rapat tu. Nah, hanya dia ambil dah kejauh. Siapa? Tak tahu ke mana. Tadi dia berasa duit nak tahu. Apa orang tua nyanyuk tuan. Orang main melawat dia. Nak tolong nak sedekah ni. Boh lah duit orang mentai kan. Boh. Ada cucu hak nakal tu, dia pergi tarik 2-3 leh. Saat lagi dia ambil, orang balik dia duduk kira. Hei, mana duit aku tak cukup? Duit apa tu? Duit aku ni orang mentai semua. Tu, ingat ke duit? Dia kata aku nyanyok-nyanyok duit aku tak lupa. Jangan curi duit aku. Dia kata buat dah. Duit dia tak lupa orang tuan. Dia kata orang nyanyok kan. Nah. Dia berantu duit tu. Jadi nak cerita kata itulah ibarat dan perumpamaan dunia ni hari ni tuan-tuan dengan yang orang tua yang sudah nyanyuk. Nah, yang tak tahu hala, bercakap pun tak tahu hala, yang dia pun kencing berak dia pun tak tahu hala dah. Sampai pangkat tuan-tuan uzur dah. Ni dia dunia. Ini dunia ni. Dulu mungkin bertongkat lagi zaman Nabi. Ni dah tak bertongkat dah, duduk atas kati dah tuan-tuan. Nah, yang mungkin dah terlampau uzur sangat dah. Yang dah nazak dah umur dunia hari ni. Pernah baginda Nabi SAW, Nabi pernah bagi tahu para sahabat, ana wa yaumul qiyamah kahatain. Wa asyara ila sababah wal wusta. Nabi tunjuk kat para sahabat. Nabi kata saya dan hari kiamat. Makna Nabi ni, zaman Nabi dengan kiamat ni, kahatain ni macam ni Nabi kata. Nabi tunjuk jari tunjuk dengan jari tengah. Ni kahatain. Macam ni dah. Mana dah dekat dah Nabi dengan kiamat. Apatah lagi kita hari ni tuan-puan. Lagi jauh lah. Makin hampir kita. Baik tu hari ni kita kena cerita banyak bab kiamat ni. Banyak ustaz-ustaz tok guru kita duk bawa buka bab-bab ni. Penting tuan-puan. Nah. Setengah ustaz ada pula orang sahab duk bagi orang takut nak beramal apa semua. Dia lebih hebat pula Allah. Nak jadi nusuk 200 tahun lagi kot. Kepala otak dia duk pergi bagi orang relax. Tak apa lagi kot no. Tu jadi orang duk relax lagi. Kan? Kita sahab nak bagi orang gerun je takut, bimbang, nak siap sedia dengan amalan. Dia duk bagi orang relax lagi. Ada juga yang ustaz berjambui ni berusaha tuan-tuan. Kita cerita ni nak bagi satu peringatan kepada kita. Maka Nabi SAW sebut banyak perkara tuan-tuan. Saya dah mengajar di bawah tempat satu kitab Mahkamah di Padang Mahsyar. Allahu Akbar. Tuan-tuan dalam buku tu dia cerita cerita kata Padang Mahsyar ni. Lepas tu cerita sebelum berlaku Padang Mahsyar, tanda-tanda kiamat. Diceritakan tanda-tanda kiamat tuan-tuan disenaraikan 60 lebih di antara. Dia tak senarai semua tu. Ada lagi. Cuma disenaraikan di antaranya yang Nabi SAW bagi tahu. Sudah ada 60 lebih tanda. Bila kita baca tuan-tuan, saya kata tuan-tuan tolong write tengok. Habis-habis semua bab tanda-tanda kiamat kecil tu. Tanya, tuan-tuan, tanda-tanda tu berlaku lagi. Dia tahu ustaz kami rate habis dah. Kami rate habis dah, berlaku dah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak sungguh tanda-tanda kiamat yang kecil. Dah habis dah. Selesai berlaku. Bermulalah dengan kita sebut tadi.
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertabalan, nuzul turunnya wahyu, turun Al-Quran, makna baginda dilantik secara rasmi menjadi Rasul. Itu tuan-tuan di antara tanda kiamat. Itu antara tanda-tanda awal lagi kiamat. Kemudian kemenangan Islam, Nabi patah balik pada hijrah, patah balik Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Itu juga tanda kemenangan Islam, tuan-tuan. Kemudian di antara tandanya lagi iaitu kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Kembali kepada Allah, berpindah ke alam barzakh. Itu juga tanda, tuan-tuan puan, awal di antara tanda awal dunia naik kiamat. Ini disusun. Ulama-ulama ambil segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusun tanda-tanda kiamat tu. Ya Allah, tuan-tuan puan, banyak. Hak ni yang Nabi sebut tu antara Allah angkat ilmu. Betul tuan-tuan puan. Hari ni para ulama ramai dah Allah ambil. Kita dengar seorang ulama, ya Allah. Bila kita risau ni, bila ulama yang hebat-hebat, tuan-tuan puan, ulama yang mereka ni bukan setakat berilmu, bahkan bertakwa, ulama yang sampai peringkat mereka ada karamah, kemuliaan yang Allah bagi, tuan-tuan puan, Allah ambil pi. Kita takut yang tinggalnya orang jahil, orang-orang yang bodoh, yang jahil. Lebih lagi takut jahil merakak. Orang kampung kata jahil merakak tu, orang kata jahil, bahasa Arab dia jahil merakak. Dia jahil tapi dia tak tahu kata dia jahil, tuan-tuan puan. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang-orang yang nampak status dia macam ustaz, tapi cakap tu awak ni macam bodoh habis dah aku ya. Ada tuan-tuan puan, cara dia cakap tu, awak ni ya Allah, aku tak pergi mengaji pun macam dia, tak masuk sampai universiti, kata ambil PhD, tengok-tengok awak ini gitu. Tanda nak kiamat, tuan-tuan. Biasalah tu, faham dah. Oh, tanda nak kiamat. Patutlah pun, tuan-tuan. Tengok ngeri lah. Saya pun malas nak sebut nama orang, nak sebut. Tuan-tuan buka YouTube semua kita tahu kan. Tuan-tuan, tu tanda nak kiamat. Sebab tu hari ni orang dia mengaji kadang, bukan dia mau mengaji sangat, main duduk mengadap guru apa semua. Mengaji di pondok-pondok lagi jauh. Pasal depa ada pondok sendiri. Kan? Pondok lah rumah. Apa dia? Pondok internet. Dia buka internet, tuan-tuan. Lepas tu ada keluar lah tok guru dia, tok guru haji Google, tuan guru haji YouTube. Tu dah tok guru dia apa. Buka dia pun tak tahu lah. Betul dia betul. Dia ikut. Tuan-tuan. Ikut otak akal dia. Tapi tak ada ilmu. Allah. Ni tanda kiamat. Orang-orang kemudian melaknat orang-orang dahulu. Tuan-tuan, itu tanda-tanda. Ni, kita hak kebelakangan ni duk hina hak ulama-ulama dulu. Duk kata ulama dulu tak betul lah, duk kata Allah, tuan-tuan. Kita siapa? No? Ilmu bawa sikit tak tahu mana. Itu orang tua kata apa? Peribahasa ke apa? Kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga lautan yang dalam. Jangan duduk mereka, tuan-tuan. Bawah ni ada di siapa buat forum ada satu tempat. Saya tahu panggil Ustaz Celarum, dia suka buat Celarum lah. Saya nak panggil Ustaz. Pasal saya panggil tu, kami nak tanya soalan. Tu kami panggil tu. Pakat lah, nak tanya soalan. Pasal tahu Ustaz tu alim sangat, kita nak tanyalah soalan. Tuan-tuan. Jadi duk berlaku hal ni pasal apa? Hal ni yang Nabi sebut betul dah. Diangkatnya ilmu, tuan-tuan. Maka yang tinggalnya ada orang jahil yang banyak. Tak, kalau jahil duk sengak tak apa, tuan-tuan. Kalau jahil duk sengak tak cakap banyak tak apa.
Dia tahu dia jahil, dia duduk mengaji, dia belajar, dia ikut tambah ilmu dan sebagainya. Ni cerita dia hak jahil, tapi dia tak sedar dia jahil, dia bahasa dia alim. Lalu dia pun bercakap. Bila bercakap, tuan-tuan, maka dia mengeluarkanlah kadang-kadang jadi fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Yang hala kau orang duk zikir, hala kau orang duk buat kebajikan, semua hak tu nak serang sangat. Nak pok pergi kelab malam, pok melilah mayang pun tak apa semua, tak tahu hala tu apa, hak tu tak mau nak pergi campur tangan pula. Nah, pergi dakwah, pergi seru tarik buat tu. Tak juga, duk kacau orang buat ibadat. Tu tanda nak kemat. Nah. Ni semua tuan kita nampak dah ni. Nabi sebut tu betul dah. Orang perempuan ramai pada orang lelaki. Betul tanda nak kemat tuan-tuan. Berapa tahun lepas ni dibuat kajian bancian di Kuala Lumpur. Di bandar-bandar ni buat bancian. Sebanyak orang duk hijrah pergi ke belah tu. Kan? 14 orang perempuan, seorang lelaki. La ilaha illallah. Tuan-tuan, 14 orang perempuan, seorang lelaki. Nisbah. Ramai tak ramai? Ni tanda kiamat. Allah Ta'ala nak buat kan susah. Tuan-tuan, tak susah kerja Tuhan mudah je. Hak Nabi sebut tu Allah Ta'ala nak bagi berlaku Nah, pasal Nabi tu benar, lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia keluar main tuan-puan, kebanyakannya orang perempuan. Hak mati banyak orang lelaki. Cepat ramai lah perempuan. Nu stok duk main tu perempuan. Hak stok, hak duk habis tu lelaki. Nak kata apa? Perempuan ramai ada lelaki. Memang betul macam tu lah Allah nak tok. Keluar main ni orang Serambi ke, orang Dapur. Orang Dapur apa kata? Pergi dah orang Dapur lagi. Dah duk tunggu-tunggu semua orang Dapur, perempuan. Orang lelaki tak apa, orang Serambi tak apa nak ada. Stok tak apa nak keluar. Tuan-tuan. Sampai main minta petua kat ustaz-ustaz, pada ustaz macam mana cara ni dapat anak lelaki ya? Pasal apa? Pasal perempuan banyak sangat itu. Ini tanda kiamat tuan-tuan. Kita nak heran apa? Nabi sebut dah. Sehingga akan boleh jadi satu esok ni seorang lelaki ni hak duk perhimpun anak cucu dia semua ni, keliling dia semua 50 orang perempuan, dia seorang lelaki. Nabi sebutlah hadis tuan-tuan. Allah. Dan banyak lagi tanda-tanda yang pernah sebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan, kalau nak satu persatu ni memang tak cukup lah. Tapi sahabat tu lah lebih 60 tanda dalam kitab tu sebut dah berlaku dah. Antaranya tuan-tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hak yang tak berlaku zaman kita dah tak ada dah benda tu. Tapi itu tanda kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ibu melahirkan tuannya. Tuan-tuan, ibu melahirkan tuannya. Kata sebagian ulama, benda ni berlaku di zaman hamba abdi. Hamba abdi pun tak ada dah lah ni tuan-tuan. Tak ada dah. Sebab hamba ni milik kita. Kita boleh jual beli dia, kita miliki dia. Tu hamba. Zaman ni tak ada dah. Dia kata tu, bibik tu ada hamba aku. Tu bukan hamba, orang gaji. Hang tak banyak gaji, dia lari tu. Kan kena banyak gaji dia, boleh pelari juga duit dengan mereka. Tapi nak abang atau orang gaji ni tuan-tuan, hamba ni dia dimiliki. Maka macam mana boleh jadi seorang ibu melahirkan tuannya, seorang hamba melahirkan tuannya? Al-amah disebut. Al-amah. Nabi sebut seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Maka ulama menghuraikan hadis ini. Ulama kata tuan yang memiliki hamba perempuan ni, dia menikah dengan hamba tu. Tapi dia tak bebas hamba tu. Dia kahwin, dia tak bebas. Masih lagi status hamba. Maka bila hamba tu mengandung dan beranak, maka keluar anak. Anak tu dia nisbah pada
mak ke pada ayah? Nisbah anak tu pada mak ke ayah? Pada ayah lah bin. Bin pak dia tuan. Nak bin mak ni satu je tuan-tuan. Masalah kubur masuk, dia bin mak. Masa tu pun nak sebut bin mak. Dunia ni semua bin ayah. Kerana ayah tak nak pergi sekolah pun, mak duk pergi dengan motivasi apa semua. Tiba-tiba dapat hadiah nombor satu anak, ayah dapat nama, duk pentas. Mak agak monyok kat belakang, dia agak dapat aku, susah payah duk main. Pasal bin pak. Jadi tuan-tuan sekalian, memang Nabi sebut tu dah berlaku dah kata ulama. Ratus tahun dulu. Jadi tuan yang keluar tu adalah tuan dan mak dia tetap jadi hamba. Maknanya seorang hamba melahirkan tuannya. Betul? Berlaku dah. Dan sebagian ulama akan mengatakan bahawa itu simbolik juga bagi tanda bahawa anak-anak dia perhamba mak pak dia pun berlaku juga. Tidak tuan-tuan. Anak-anak dia duk buat khadam mak pak dia. Buat lebih kurang kat mak ayah dia. Dulu mak bela dia susah payah masa kecil dulu dengan mengandung dengan beranak apa semua. Mai besar dia buat lebih kurang kat mak pak dia. Dia berasa bagi RM50 duit sayang, duit ikan pun besar dah sebulan. Mak nak tegur tak wani. Mak cakap banyak, kata aku potong duit apa nama sayang ikan RM50 baru tahu. Amboi tuan-puan. RM50 dia berasa besar sangat dah dia bagi kat mak pak dia. Tu tanda nak ke mana? Dah banyak lagi. Di antaranya tuan-tuan saya nak sebut lah, antara yang kita boleh gambarkan. Kata Nabi SAW, Nabi kata satu ketika nanti ada orang yang berkaki ayam, kaki telanjang, makna kaki ayam tak kira kasut. Dulunya orang ni duk orang kata apa di padang pasir. Satu ketika mereka menjadi ketua pada orang ramai. Pun dah berlaku dah tuan-tuan. Dulu duduk di padang pasir, memang hari ni jadi raja-raja. Tu raja negara Arab tu. Dulu dia raja duduk padang pasir, tuan-tuan, mana ada apa. Bila bagi minyak, kekayaan dan sebagainya, maka dia jadi raja. Pada orang ramai. Tuan-tuan. Orang berebut-rebut nak buat bangunan-bangunan yang bercakar langit. Yatatawaluna fil bunyan, kata Nabi SAW. Nabi sebut dah tuan-tuan, seolah Nabi tu nampak dah apa yang nak berlaku akhir zaman ni. Allah tayang dah kat Nabi ni, dia akan berlaku pada umat kamu nanti ni, dia satu persatu Nabi habaq dah. Antara tanda dunia kiamat esok, akan orang-orang manusia ni akan berebut-rebut nak membina bangunan-bangunan yang tinggi. Tuan-tuan, tak nampak lagi kah apa yang berlaku di Mekah? Kita tengok bangunan dinek, hotel berapa tingkat. Dan akhirnya tuan-tuan, yang paling tinggi kita bawa ni apa dia? Jam besar. Betul tak? Menara jam besar. Nabi habaq dah tuan-tuan. Ada dah tanda-tanda yang Nabi sebut. Dan sebagai ulama menghuraikan tuan-tuan, antara satu di antara hadis Nabi SAW, Nabi kata antara tanda nak kiamat ni, Kaabah dilindungi bayang as-sa'ah. Dan sebagian ulama huraikan as-sa'ah tu ialah apa? Jam. Sa'ah ni makna jam, atau diterjemahkan dibayangi. Maknanya Kaabah dilindungi dengan bayang-bayang jam besar, kata sebagai ulama moden hari ni duk hurai hadis-hadis ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sedar musuh Islam ni dia licik sangat. Licik sangat tuan-tuan. Yahudi Nasara ni, ya Allah. Benda kita tak perasan lah. Dia mengenal kita dalam tak perasan tu, dia mengenal kita. Hari ni tuan-tuan, dulu kalau orang nak pergi Mekah,
Nabi buat haji lah contohnya kan, atau tak buat haji, Nabi buat umrah. Tahu dia kata apa? Aku teringin dia kata nak tengok Kaabah, aku teringin tempat. Aku duduk sujud depan ni kiblat aku, duduk semayang apa semua. Dia kata aku teringin nak tengok depan beradak Kaabah. Tapi hari ni tuan-tuan tahu dia kata apa? Aku teringin nak tengok jam besar. Hak Kaabah tu tak timbul dah. Dia sampai tuan mula-mula sikit dia tengok apa? Dia langut tengok tu dua besar sungguh no Kaabah tu tak tengok. Kadang-kadang Yahudi tuan-tuan dia berjaya memesongkan hati kita. Sikit sangat je dia pesongkan hati kita. Dia tak mau bagi kita Kaabah tu tuan-tuan, kiblat kita. Hari Nabi sebut dah tanda-tanda. Itulah dari atas tanda berpakat berebut buat bangunan yang tinggi. Bukan tak cerita kata haram, kata tak boleh buat dah. Itu kan masalah dia. Persoalan dia tuan-tuan, tanda. Itulah antara tanda-tanda kiamat. Dan banyak lagi tuan-tuan yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Ya. Di antaranya banyak orang yang sudah rosak hatinya. Itu di antara tanda-tanda Nabi sebut. Tuan-tuan, betul. Ramai orang rosak hati. Hati kotor. Hati jahat. Orang kampung tak perut busuk. Tak perut busuk. Manusia ni memang perut siapa wangi tuan-tuan. Dalam perut tu tik pada mau busuk belakang. Tapi memang betul lah busuk-busuk sungguh. Busuk zahir dan batin tuan-tuan. Perut manusia ni. Dengan dengki dia, dengan hasad dia, dengan khianat dia. Kadang-kadang nampak macam amanah tapi khianat. Tuan-tuan. Dia di sebalik tu kadang-kadang. Pasal apa punca dia? Pasal hati rosak. Ni pasal apa jadi tak tahu hala macam-macam dunia hari ni tuan-tuan. Punca dia hati rosak. Hati dah tak ada kasih sayang, hati yang dah nipih iman tuan-tuan. Tu yang duk berlaku hari ni. Masya Allah. Habis kita nak pilot hati macam mana? Nak baiki hati kita macam mana tuan-tuan? Kena mengaji, kena belajar. Dan satu ilmu tuan-tuan yang kita kena belajar. Yang utama dah asas kita belajar fardu ain, ilmu tauhid, usuluddin, kita mengaji. Nak kenal Allah. Kemudian nak beramal tuan-tuan dengan syariat, kita mengaji ilmu fiqh. Kemudian nak sempurnakan akhlak kita dengan Allah, dengan makhluk, kena mengaji ilmu tasawuf. Tu ulama susun ilmu tasawuf. Dia mai ustaz merakak mana pula dah. Dia kata ni tasawuf ni kotak dah ya cak. Tuan-tuan, saya pun tak tahu, orang tahu ustaz ni tempat depa tu, orang ni ustaz ayat acak main ceramah. Siapa dia ustaz ayat acak? Lah dia ustaz tak tahu ke? Dengarlah kata dengar video, ustaz tak tahu ke? Tu ustaz tu dia kata tasawuf ni kotak dia ayat acak. Patut bagi dia ustaz ayat acak. Tuan-tuan. Tu saya kata jahil merakak tu. Mana ada satu ulama tuan-tuan yang hina ilmu tasawuf, melainkan orang jahil. Tu saya sebut tadi betul tak? Jahil tu tuan-tuan, jahil. Dia bercakap tu tuan-tuan pun pelik, bahasa pelik. Kita tak mengaji tak apa nak erti ni pun kita tahu juga ilmu tasawuf tu ilmu apa. Tiba-tiba mai orang habaq ulah tasawuf ni tu ilmu yang kotor, untuk lebih kotor daripada acak. Dia ambil kalam-kalam nisbah, apa kalam yang Syafi'i dan sebagainya. Imam Syafi'i kata maksud lain, yang dipaham lagu lain. Ni dia kata timbul ni lah ni. Tuan-tuan, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang nak membersihkan hati jiwa kita. Ataupun kita panggil ilmu akhlak. Dari sekolah-sekolah ni dia panggil ilmu akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhluk.
Hablum minallah wa hablum minan nas. Tuan-tuan puan, kena mengaji, kena belajar. Banyak kitab-kitab tasawuf tuan-tuan yang mudah-mudah kita boleh belajar. Kau nak mengaji hak tinggi-tinggi kita tak sampai, tak usah lah. Kan? Dia kena ikut tangga. Nah, mengaji tasawuf ni dia ikut step tuan-tuan. Tak boleh kita duk pergi ragas atas terus tu. Duk lompat naik silap lompat jatuh tergolek lagi tak guna. Mengaji ikut tangga tuan-tuan. Setengah orang satu penyakit juga, dia tak mau mengaji syariat ni, tak mau mengaji. Orang tahu mari kita mengaji surah ni. Tak dia pergi rumah Tok Guru tahu nak masuk hotel pisang ulang. Mana tak tahu Tok Guru mana. Ni orang nak mengaji ni. Dia tak hampa mengaji kulitnya dia kata. Pula dah ada apa lagu ni pun ada. Dia tahu ustaz hamba mai tu mengajak kulit je. Tu hamba ngaji apa? Kami ngaji isi tu. Kulit dah ngaji. Tak payah kulit lah kata kami ambil isi terus. Ambil belagak ambil ke mana. Tu penyakit juga tuan-tuan. Ni tak ada ni. Hama ambil kulit tu, ngisi, kulit ngisi sekali yang tengok buah. Buah nangka, buah apa durian. Takkan dia keluar-keluar isi saja tak ada kulit kot. Mesti dia ada kulit. Kulit tu lah balut isi. Nah, pasal apa buah durian tu berduri pasal nak jaga isi dia yang elok dalam tu. Tuan-tuan. Kadang dia ni. Yang jenis kulit, yang jenis isi tak ada kulit ni satu je, tik je mak dah. Hampir mengaji tu ilmu tik tak ada, ilmu tik pasal apa? Isi saja, kulit tak ada. Kulit tu syariat tuan-tuan puan, isi tu hakikat. Dia kena dua-dua. Ulama kata, man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfiqah saja, mengaji syariat saja, mengaji kulit saja, isi tak ambil, tak belajar isi, kulit saja, maka boleh jadi fasik dia. Wa man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqa. Ni satu bahaya pula. Barang siapa yang dia bertasawuf saja, dia ambil hakikat saja, tapi tak berfiqah, tak mengaji syariat, maka boleh bawa dia pada zindiq. Zindiq ni apa dia tuan-tuan? Zindiq ni kafir tak sedap. Lagi bahaya, kafir tak sedap. Tak payah macam mana tuan-tuan. Lain kali orang duk mayang, dia mayang dengan hati. Dia ambil syariat, dia kata Tuhan faham, dia kata aku mayang. Mayang macam mana? Ni dia kata aku mayang lah. Rupanya dia mayang pakai niat lah hati lah. Jom pergi mayang tu, orang ajak lah rehat kan, kerja, rehat. Jom, tak apa. Tak faham papi lah mayang, aku mayang. Mayang cara dia, mayang lah hati. Tu. Tapi tak nak minta darah tuan-tuan, dia turun juga pergi kantin. Bila pergi kantin lah. Tak faham tak payah api lah. Hang pakai niat sudah lah, makan lah hati kot, hang kenyang duduk tu. Hang duduk botok makan pembik makanan. Dia tahu pula nak kena cari makanan, nak kena makan, nak kena tuan. Pasal apa? Kata makan, dia kata mana nak makan kenyang. Oh yang hang mayang pakai niat tu boleh pakai tak? Pakai juga. Sesat tuan. Ni yang kata macam-macam saya nak beritahu. Nah, jadi tak dapat tidak tuan-tuan, ulama kata faman tajamma'a bainahuma tajamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Maka barang siapa yang menghimpunkan antara keduanya, iaitu syariat dan hakikat, maka itulah dia sebenar-benarnya. Nah, yang betul-betul hakikat dia, itulah dia. Dia dapatlah hakikat itu. Tuan-tuan. Jadi nak pilot, nak perbetul hati kita, kena mengaji ilmu tasawuf, ilmu akhlak kita dengan Allah dan dengan makhluk. Itu juga kata ulama termasuk ilmu fardu ain. Pasal apa tuan-tuan? Rukun agama ni ada 3. Tuan-tuan yang duk celaru pula. Kami nak belajar 5 Ustaz. Itu rukun Islam. Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun agama 3. Apa dia? Iman, Islam, ihsan. Ulama susun ni berdasarkan hadis Nabi tuan-tuan. Hadis Nabi disebut dengan hadis Jibril alaihissalam. Iman, Islam, ihsan. Tu rukun agama. Tak ada salah satu tuan-tuan. Cacat agama kita ikut. Agama sempurna, kita tu cacat. Kita tempang tuan-tuan. Kita tak sempurna. Kita OKU dalam agama. Kalau istilah OKU lah kan.
melainkan ada tiga-tiga. Nak mantapkan bab iman, bab aqidah, tuan-tuan mengaji ilmu tauhid. Kena mengaji ilmu tauhid. Belajarlah kitab-kitab tauhid yang ulama-ulama duk ajar kita, tuan-tuan. Iaitu nak mengaji, ya, mengenal Allah, sifat 20 dan sebagainya. Setengah orang dia tak mau pula mengaji sifat 20. No? Dia kata ni tak ada zaman Nabi, bid'ah apa semua tu, tuan-tuan, tu yang saya kata tu. Tak erti ilmu, tak ada nak bercakap. La ilaha illallah. Sedangkan ulama susun, tuan-tuan, pengajian sifat 20 tauhid tu berdasarkan dalil-dalil naqli dan dalil aqli. Siapa kata tak ada zaman Nabi? Dalil pada Quran dan hadis Nabi, tuan-tuan, sifat-sifat disusun tu nak bagi kita senang faham. Tak payah buka Quran, maksudnya nak cari baru nak cari apa, tak payah. Ni ada ulama susun dah. Dia termaktub dalam Quran tu, dalam hadis tu. Oh dah, ni bid'ah. Ni tak ada zaman Nabi. Tu apa mengaji tauhid, kaedah apa? Mengaji tauhid tu lah. Uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Hak tu pun bid'ah. Mana ada zaman Nabi ajar tu? Tahu apa? Kena kita bid'ah lah. Hak tu bid'ah, Nabi tak ajar gitu pun. Sifat bahagi-bahagi tu. Nah? Maka kena mengaji ilmu tauhid. Ilmu fiqh, tuan-tuan, kena mengaji, belajar. Nak sempurnakan agama syariat kita ni. Mengaji, tuan-tuan, baru kita kenal syariat. Oh, syariat ni dalam mengaji fiqh ni dia ada 4 bahagian. Waktu saya hurai dah lah mai dulu. Kan? Mengaji apa? Kita mengaji fiqh ibadat. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Mengaji fiqh apa nama ni? Muamalat, bab jual beli. Sistem ekonomi apa semua dan sebagainya lah berkaitan dengan muamalat. Mengaji dalam fiqh munakahat. Nah, kursus nikah kahwin orang nak buat hari ni. Siapa nak menikah, nak kahwin, kursus. Tuan-tuan. Mengaji dalam bab apa? Fiqh jinayat. Mengaji dalam bab perundangan dan hukum hakam Allah. Dia ada persoalan ni, perbahasan yang panjang lebar diceritakan oleh ulama, dihuraikan. Mengaji. Kita mengaji ilmu tasawuf nak sempurnakan ni hati kita. Tuan-tuan, maka kata ulama, tasawuf itu dia bermula dengan takhalli. Kita kosongkan hati jiwa kita dari sifat-sifat keji, madmumah, sifat jahat. Dah kosong dah, maka tahalli, kita hiaskan dia dengan sifat-sifat terpuji, sifat mulia, sifat baik. Kemudian tajalli, makna tu habuan kita, hubungan kita dengan Allah, kedudukan kita dengan Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini banyak hati manusia yang rosak. Allah, kita kena belajar baiki hati, tuan-tuan. Ni ilmu bab hati ni. Kena mengaji banyak, kena belajar lagi, tambah lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian di antaranya lagi, banyak orang, Nabi SAW kata, banyak orang yang memperjualbelikan hukum. Betul tuan-tuan? Perjualbelikan hukum. Yang halal kata haram, yang haram kata halal. Banyak dah hari ini. Banyak orang yang mempermudahkan masalah talak, iaitu perceraian. Hari ini tuan-tuan, ya Allah, perceraian ni berlaku mudah sangat. Dengan SMS boleh bercerai. Kan? Macam-macam hari ni kita tengok di mahkamah syariah tu, dia file kes perceraian. Rupanya inilah di antara, tuan-tuan, tanda kiamat yang Nabi sebut tu. Orang yang nampak dah tanda-tanda tu, ya Allah, betul dah. Banyak kes perceraian. Ada depa contoh satu orang ni, dia pongoi. Jadi orang pongoi ni, orang pongoi panas baran. Tapi panas baran bermenikah 4. Boleh ke dia nikah 4 panas baran?
Satu hari dia marah apa tadi naik angin panas baran dia lah. Dia marah kat bini dia ni duduk rumah kakak, rumah satu potong kan, rumah teres no dekat semua. Dia marah no dekat apa bini yang pertama. Hang ni dia tak guna mu, aku cerai hang talak 3. Oh, kata talak 3 tuan. Ha ni bukan taklid dah, ha ni cerai tu. Ha? Betul hang talak 3. Dengar bini kedua, oh dia kata apa abang cerai kau sampai talak 3, tak kasihan langsung. Hang mau kalut ni dia tak sibuk depan nama ni. Hang apa aku cerai talak 3. Nah, 2 orang dah bini dia buh talak 3. Orang kan naik panas baran. Kan? Ni perongeh Lepas tu bini hak yang mau 3 jungai kau. Apa abang dengar cerai-cerai apa? Tu hak yang bini kedua tu dia cerai kami dah. Lah apa abang cerai kau sampai 2 orang talak 3? Tak patut tu. Oh tak patut tu. Ngahang dia talak 3 sekali. Tu bini 3 orang dia buh talak 3 orang tu. Ha tu kata dia tak tahu hala tu. Kan? Tak apa habis dah. Yang bini hak bongsu pun pilah kata, "Bu, takkan sampai 3 orang semua talak 3 cerai, cek duk seorang mah." Oh hang apa duk ingat kau kalut kau ngahang dia cerai talak 3. 4 orang semua dia cerai habis talak 3. Tuan nak buat apa? Lah. Yang Kak Choh duduk sebelah rumah tu dengar ni, "Hoi, apa yang hang cerai bini hang mau 4 orang talak 3? Hang tak fikir langsung ke? Weh Kak Choh, hang kayuh hang aku cerai talak 3 kak tengok. Bini orang boleh cerai tak tahu hal." Ah tu kata tak tahu hala. Marahnya pasal dengan bini orang cerai talak 3. Laki dia duduk dalam rumah heran. "Woi, apa hang cerai bini aku woi? Bini aku hang cerai siapa? Aku punya bini. Aku duduk elok hang pergi cerai pula." "Weh, dia kata Din, hang ingat-ingat hang apa aku cerai talak 3?" Tu orang tak gila. Gila talak orang tu, gila duk. Ha dia talak habis dengan bini orang dengan laki orang semua dia cerai tuan-tuan. Ni kena cerita bahawa perceraian ni banyak berlaku. Dia punca dia apa? Punca hak tazat bekek tu hati rosak. Bila hati rosak tuan-tuan, ada main macam-macam masalah. Nah, naudzubillah min zalik. Kita duk elok-eloklah tuan-tuan. Nah, orang kata apa? Sayang, kasih sayang, patut. Apa yang sepatutnya, tu masing-masing tolak ansong, kan? Beralah, semua tu kena ada dalam rumah tangga. Kaedah ni, ni hati rosak. Hati rosak, na'udzubillah min zalik. Kemudian tuan-tuan sekalian, banyaklah saya nak sebut senarai itu dah 60 lebih. Nah, itu di antara tanda-tanda kecil. Manakala tanda-tanda besar tuan-tuan, hak ni di antara sebahagian ulama mengatakan bahawa kita sekarang ini berada pada ambang tanda besar yaumul qiyamah. Di ambang tuan-tuan, tanda besar nak berlaku dah. Allahu Akbar. Dan kata sebagian ulama, di antara tanda besar yang paling mula sekali akan berlaku dituruti dengan tanda besar yang berikutnya, iaitu dengan kemunculan Imamul Mahdi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita sekarang ni diambang kemunculan Imamul Mahdi, tanda kiamat besar. Dekat lah. Antara isyarat-isyarat hadis Nabi untuk batal, Nabi kata ada antara dekat nak zahir Imamul Mahdi, antara mafhum hadis Nabi SAW, berlaku pertumpahan darah di Mina. Berapa kali dah berlaku untuk apa? Pertumpahan darah musim haji. Ni berlaku pula baru ni. Pertumpahan darah ni bukan nanti berkelahi perang gaduh tak. Macam tu lah kemalangan apa semua berlaku. Tu tanda tuan-tuan. Dan memang logik yang kita nampak di zaman ini, bahawa dunia ini dan lebih umat Islam memerlukan kepimpinan, satu kepimpinan pusat yang disebut dengan khalifah. Ni kita walaupun banyak orang memperjuangkan khalifah tuan-tuan, ISIS apa AS tu, depa apa sebut apa negara Islam khalifah, tapi kita tak tahu hakikat depa macam mana. Yang sebenar kita tak tahu. Yang kita dengar macam-macam lah tuan-tuan. Hizbut Tahrir, tuan-tuan dengar tak? Hizbut Tahrir. Golongan Hizbut Tahrir ni pun
Mereka juga memperjuangkan khilafah, tapi cara mereka kita tak tahu. Tetapi khalifah yang akan datang, tuan-tuan, yang disebut dalam hadis Nabi SAW ialah Imamul Mahdi. Orang lain tak layak jadi khalifah. Dan Imamul Mahdi, tuan-tuan, datang dengan tanda-tanda kedatangan dia. Dan ada tanda-tanda pada Imam Mahdi sendiri. Bukan senang, mentang-mentang nama Mahdi, nak mengaku Imam Mahdi. Mana boleh? Bukan nama, tuan-tuan. Al-Mahdi itu gelaran. Imam, pemimpin. Al-Mahdi dapat petunjuk. Makna Allah akan datangkan seorang pemimpin yang mendapat petunjuk Allah. Pasal wahyu dah tak ada dah, petunjuk ada. Allah datangkan pemimpin yang akan memimpin umat Islam, tuan-tuan, sebagai imam. Digelar dengan Al-Mahdi. Namanya Nabi sebut Muhammad bin Abdullah. Itu nama Imam Mahdi. Mai duk nama Mahdi, duk mengaku tak tahu, tuan-tuan, bersepak sekali. Kemudian tanda ada lagi, tuan-tuan, hidung dia mancung. Imam Mahdi ni dalam hadis tersebut hidung dia mancung. Kita hidung kembang confirm dah bukan dia. Hidung kembang nak mengaku, tuan-tuan, pergi katok ni pasal apa? Perasan. Imam Mahdi ni dia dah tanda dia. Tak boleh mengaku tak tahu. Dan satu lagi, tuan-tuan, beliau adalah keturunan Nabi SAW. Kita yang Melayu proto, Melayu apa ni, sakai senui apa keturunan hak saya belah ni, tak tahu mengaku lah. Bukan kita bukan keturunan Nabi, tuan-tuan. Saya dah keturunan Nabi Adam lah kita ni. Nabi Muhammad dah lah, kita jauh kan. Nak contoh itulah. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana hari ini dunia sedang berlaku krisis kepimpinan. Tuan-tuan, pilah tak mana pun, tambah-tambah di Timur Tengah, tuan-tuan, jatuhnya satu persatu diktator, tuan-tuan, hari ini. Rupanya Allah proses dunia hari ini. Allah sedang proses dunia. Nak bangkitkan seorang pemimpin besar. Nak zahirkan seorang pemimpin besar. Imamul Mahdi. Itu tanda besar kiamat. Tuan-tuan, mungkin panjang umur kita boleh jumpa Imam Mahdi. Tak boleh salam pun, tuan-tuan. Allah, kita dengan agung pun tak boleh salam. Tuan, dengan Imam Mahdi tak salam ke mana? Dengan agung, tuan, dengan raja kita sendiri pun kita tak boleh jumpa salam. Tapi kita jadi rakyat dia. Macam tu lah Imam Mahdi. Kita, tuan-tuan, jadi rakyat dan pengikut Imam Mahdi. Walaupun kita tak jumpa, tak salam ke dia. Tapi hari ni senang ya, dia keluar kat TV, tuan-tuan, masuk dalam TV, satu dunia tahu. Telah zahirlah Imamul Mahdi akan diisytiharkan, tuan-tuan. WhatsApp tu suruh kira dah. Hak benda muhung masuk, tuan-tuan, lah WhatsApp ni macam-macam. Kan? Tambah keluar satu benda-benda yang mengejutkan orang. Allah, WhatsApp berasap tak kira dah. Ni zaman ni nak akan berlaku. Tunggu, tuan-tuan, panjang umur kita tu saya tunggu cabar raya luruh. Tunggu dengan iman dan amal. Tunggu dengan ilmu, tuan-tuan. Sebab apa? Saya nak pesan, kalau zahirnya Imam Mahdi, tuan-tuan, tiba-tiba kita menentang Imamul Mahdi, makna kita menentang khalifah Islam. Menentang khalifah Islam, kita akan digerak dengan burah ataupun pelampau. Penderhaka. Dan siapa yang dia tak jadi pengikut Imam Mahdi, dia akan jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, Pok Syiah pun dia kata Imam Mahdi juga, tapi pok tu sesat, tak kira dah memang depa sesat lah. Syiah ni kita tahu tok sebelah, tuan-tuan. Ni hak ahli sunnah wal jamaah ni. Kemudian dunia hari ini, tuan-tuan, umat Islam sendiri dalam krisis akidah. Dia main macam, tuan-tuan, konsep Dajjal itu sudah ada hari ini. Pasal apa? Dajjal ni dia akan main buat apa? Melingkup atau merosakkan akidah umat Islam. Hari ini tu ada dah. Syiah, tuan-tuan, antara tentera Dajjal. Yahudi, tentera Dajjal. Bahkan sebab dapat mengatakan bahawa Ya'juj wa Ma'juj itu adalah golongan Yahudi, Zionis. Depa pandai, tuan-tuan, depa pandai licik Yahudi ni.
cerdik mereka, licik dalam dak tipu helah. Sebab tu mereka duk bina daulah Israel Kubra. Nak bina ni. Pasal apa tuan-tuan mereka buh nama daripada Israel? Pasal apa mereka tak buh nama negara Yahudi? Sedangkan bangsa daripada Yahudi dan agama daripada Yahudi. Tapi mereka buh Israel pasal apa? Tuan-tuan tahu Israel tu siapa? Yang kita duk kutuk, yang kita duk keji, duk laknat Israel, celaka Israel. Israel tu tuan-tuan adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Allahu Akbar. Israel tu Nabi Yaqub. Depa Bani Israel. Bani tu mana anak. Depa anak-anak Nabi Yaqub. 12 cabang. Anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Yahudi salah satu cabang daripada Bani Israel. Patut depa tak boleh nisbah kepada Nabi Yaqub. Sebab depa satu cabang saja di kalangan Bani Israel. Bani Israel ni banyak lagi baik-baik tuan-tuan. Tapi Yahudi ni yang jahat. Tapi mereka nisbahkan negara mereka dengan nama Israel. Seolah mereka nak monopoli. Bani Israel itu hanya bangsa Yahudi saja. Nampak tak? Keturunan dia apa dia tanya tuan-tuan? Yang kata Yahudi ni. Dia nak seolah Bani Israel itu dia satu lah. Salah. Dia nafikan Bani Israel yang lain. Kalau Nabi Yusuf Bani Israel. Tapi baik tuan-tuan. Ni Yahudi yang jahat. Maka kita tak erti tak banyak sejarah ni pun, kita maki, kita laknat Israel. Walaupun satu nisbahnya Israel itu pada negara dia, tetapi orang yang takut untuk yang belajar berhati, dia tak sebut Israel, dia kata laknat Yahudi. Pasal Al-Quran Allah sebut Yahudi. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Allah sebut Yahudi. Lepas tu bila saya dengar orang duk laknat Israel, laknat celaka Israel, saya kecup perut tuan-tuan. Tuhan maaf ampun lah pasal kita tak tahu. Tapi dah kita tahu tuan-tuan, nak kata Yahudi jangan kata Israel. Israel itu Nabi Yaqub. Apa bukti dia? Tuan-tuan buka dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat. Juzuk yang keempat, lan tanalul birra. Ayat selepas itu. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Israel yang kedua disebut itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan. Jadi Yahudi ni sebagai mendapat mengatakan mereka lah di antara Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj tuan-tuan, nisbah konsep mereka, prinsip mereka mufsiduna fil ard. Allah sebut dalam Quran, Ya'juj Ma'juj ni sejak zaman Isra dan Dzulqarnain dulu, mereka ni mufsiduna fil ard. Suka buat kerosakan atas muka bumi. Suka buat kerosakan. Jadi jenis makhluk perosak ni tuan-tuan, Ya'juj Ma'juj dah. Tak kira lah, dalam kampung pun, dalam taman pun, kalau jenis makhluk perosak tuan-tuan, Ya'juj Ma'juj dah tu. Tu tempeh-tempeh, cicik-cicik Ya'juj Ma'juj. Pasal apa? Dia suka sangat buat kerosakan. Ada tempat tuan-tuan, orang mengaji elok dah di masjid apa semua ni, dia pergi ronyeh saha, dia pergi mati bang kuliah mah Ya'juj Ma'juj dah. Ya'juj Ma'juj Melayu tuan-tuan. Sebab kita nampak dah ni tanda-tanda ni. Tambah Dajjal ni ya Allah Tuhan. Ada setengah tok guru lah, dia melawak ke betul tak tahu lah tuan-tuan. Simbolik Dajjal ni. Dia kata Dajjal itu mata satu. Mata satu tu apa dia? Hampa tak tahu, hampa tengok TV. TV tu satu tu yang mata dia Dajjal tu. Dalam tu macam-macam ada kata. Betul macam-macam ada. Hak nak pelingkup akidah, hak nak perosak tuan-tuan, tambah ada parabola besar. Ya Allah macam-macam keluar dia mai. Dajjal. Dia tak mata satu. Tu mungkin konsep lah kot. Kan? Tapi ada juga betul dia konsep tu. Dajjal. Tuan-tuan. Nampak? Depa ada program agama tu. Buat dengan program ni apa semua. Kan? Tuan-tuan. Kadang-kadang licik ya cerita agama, cerita apa semua Nabi sebut dah tu, kita sebut tadi tu.
menjual agama dengan mudah-mudah, jual beli agama. Kan? Oh, nak bagi laku, nak menyega apa semua, kena pertengahkan agama. Sebab orang duk gila agama, apa tahu orang duk gila. Apa tahu orang gila. Orang duk syok agama lah ni. Kita bagi. Celah hamai da'i apa semua, kantui juga tengkak oyah Honda dalam tu. Tepuk tangan, da'i pala otak apa lagu tu. Hak tu tuan-tuan bola sepak boleh. Kan? Tu bukan cerita kalah menang hujah apa semua. Ni semua tanda-tanda dah yang kata unsur-unsur tu dah ada. Hak nak pelingkup tuan-tuan, Ya'juj Ma'juj. Sebab tu saya boleh tengok bekho ke apa kan. Tu cerita Ya'juj Ma'juj tu. Jenis bekho pun jenis Ya'juj Ma'juj lah, sebab dia pelingkup. Allah dia sodok habis bukit-bukit tuan-tuan dengan dia. Bukit pun hilang Ya'juj Ma'juj lah tu. Tokai bekho marah pula dia takut pula Ya'juj Ma'juj sama ni. Contohlah nak abang tahap jenis konsep melingkup ni kan. Tapi cerita ni Yahudi tu nisbah sebagai ulama kata. Jadi yang saya nak sebut ni bukan apa, nak bagi rasa tuan-tuan, gambaran-gambaran ni bahawa kita ni berada di zaman mana? Zaman dunia ni diambang dah kiamat. Diambang dah. Ibarat orang kata patelok tu bukan dia duduk tunjuk ujung tanduk. Makna bila masa dia boleh jatuh. Tak kelepuk jatuh. Ni dah dunia hari ni. Sebab itu kata Nabi SAW, bila berlaku saja tanda kiamat besar, mula berlaku satu saja, tuan-tuan puan, dia akan betul. Macam kita nak habaq kata apa? Biji tasbih atau kita ada biji tasbih kita punya tasbih tu. Kita potong-potong, dia keluar satu, dia akan turut satu keluar. Allahu Akbar. Dan kita akan tengok lagi tanda yang pelik-pelik akan berlaku tuan-tuan atas muka bumi ni. Tapi tuan-tuan jangan terkejut. Pasal apa? Tanda kiamat. Bila berlaku tuan-tuan kita mengaji belajar ni, banyak kita istighfar banyak-banyak pada Allah. Banyak kita muja-muji Allah tuan-tuan, bertasbih. Memang dia zaman dia dah lah ni. Jangan terkejut satu hari tuan-tuan mungkin salji akan turun tempat kita. Jangan terkejut. Kalau terkejut juga, bodoh, tahu dah jadi tak mengaji punya orang. Orang mengaji dia tahu dengar ustaz dah abang dah. Mungkin salji turun. Ni salji turun tu. Salji turun tu. Aku heran. Heran apa nak kemat? Tu lah. Tu. Hang tak pergi mengaji? Aku tak tahu, aku tak mengaji. Nampak sangat dah kata bodoh. Tapi orang main mengaji dia tahu dah. Tanda pelik. Nak kemat. Tuan. Memang orang kita ni kalau main pelik-pelik sikit dia nak terkejut. Ni baru ni duk main hantar gambar matahari dah dua. Di belah mana kan dia kata matahari nak tenggelam, ada 2 biji matahari. Pakak duk basak merata lah. Kan? Kanada. Dapat juga tu abang kita dapat juga. Kan? Lepas tu setengah orang duk bagi macam-macam taklid lah, macam-macam lah punya apa ulasan. Tengok ada hamba Allah main post pula. Dia kata hak tu sebenarnya dia sebagai satu percubaan saja. Dia pun nak tengok apa kajian ke apa semua kan dia. Duk kata dah. Tuan-tuan. Setengah orang kata gambar tu hak lama punya. Macam-macam. Tapi nak abang tak kalau akan berlaku benda pelik-pelik ni, akhirnya tuan-tuan puan, tak pelik ke tiba-tiba satu hari matahari terbit daripada belah barat. Kemungkinan tuan-tuan puan masa tu kita tak ada dah. Kemungkinan. Pasal apa? Kalau nak senarai tanda besar 10 tanda ni tuan-tuan ni, orang-orang yang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rentetan peristiwa sebahagian kata selepas daripada berlakunya kabus 40 hari menutupi bumi. Kemudian akan datang bayu yang lembut akan masuk setiap hidung, maknanya akan disedut oleh tiap-tiap orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tuan-tuan, dia akan mati, jatuh. Nak abang siap lah. Kalau masa tu kot lah tuan-tuan tengok Tok Imam, dia mati. Tengok Tok Siap pula, Tok Bilal mati. Rumah tengok dia tak mati, dia duduk gelak Allah. Dia kata lah, aku tak mati, dia pun mati tu. Kapiak masa tu.
Masa tu hak tak mati kapiak. Jangan duduk sonok. Mereka dah tengok, mati pula. Dah mati dah tak tahu dah. Tu tak ada apa. Tak ada dah. Tok Bilal, Tok Siap, Tok Imam apa tak ada dah. Tak ada dah. Cerita dia tak ada siapa. Hak tinggal tu kapiak. Tuan-tuan. Dan bila mana matahari terbit belah barat, tidak lagi terima iman dan taubat masa tu. Allah. Nak taubat dah tak boleh dah, nak buat beriman pun tak boleh, tak diterima dah. Tutup buk. Masa tu Tuhan nak siksa ya. Dan masa tu tuan-tuan puan, yang kata bila mati habis semua orang beriman ni, demai zaman tu tuan-tuan puan, Allah pun orang tak kenal dah. Allah. Lah kita kenal lagi Allah kan. Boleh lah cakap sikit-sikit habaq, tak habaq banyak pun kenal juga. Sebab 20 tu mengaji juga. Tapi satu masa ni tuan-puan, tak kenal dah Allah. Kalau sebut Allah pun kot lah dia terjumpa dalam buku ke apa. Allah. Hampir saya dengar Allah. Aku pasal dulu ada tok nek aku sebut juga Allah tak apa dia tu tak Allah. Tu dia sampai tahap tu tuan-puan. Lepas tu bila Allah pun tak tahu, tentulah semayang pun tak nak semayang. Allahu Akbar tak sebut dah lah, Allahu Akbar dah tak tahu. Maka Kaabah pun tuan-tuan masa tu dia kata ketua batu ni duk kacau jalan ni buat apa? Habis sodok habis Kaabah. Nak lenyapkan Kaabah. Nah. Hari ni pun dah ada dah nak lenyapkan Kaabah daripada pandangan orang. Nak tutup habis Kaabah. Tu dah. Lepas tu tuan-tuan bila tak ada orang semayang apa semua, na'udzubillah kita pun tak tahu lah cerita nak dekat-dekat kiamat tu kita mungkin tak ada dah masa tu. Tuan-tuan semayang dah. Ni surah ni pasal jadi muzium lah. Saya tak tahu lah kot jadi muzium ke apa kan. Tak ada orang semayang dah. Tinggal kenangan. Masjid-masjid pun tak ada orang semayang dah. Buat apa mereka tempat ni apa kita buat kelab malam dah. Buat kelab malam pula tuan-tuan masjid. Zaman tu dia akan berlaku yang Tuhan marah lah. Hak Tuhan marah saja. Bila mana semua orang yang ada atas muka bumi masa tu adalah orang-orang yang dibenci di murka oleh Allah, maka Allah akan lenyapkan muka bumi ini, akan lenyapkan alam ini. Sebab tak ada kekasih Allah ketika itu. Tak ada orang yang cinta Allah dan Allah cinta orang. Tak ada orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah tuan-tuan. Maka masa tu Tuhan nak pelingkup habis lah. Ni dunia ni apa semua nak gulung habis. Dan Allah sebut dalam Quran tu. Dan Allah menggulung langit bumi apa semua ni. Disebut dalam Quran tuan-tuan. Habis. Musnah alam ini. Digulung habis langit bumi. Dalam Quran sebutlah mana musnah lah lingkup. Ada setengah orang tanya, Tok Guru dah abang kata Tuhan gulung habis langit bumi ni semua. Dia tanya Tok Guru, Tuhan gulung-gulung tu dia tak tahu mana. La ilaha illallah. Faham lah orang tak gulung tu mana habis. Contoh bila orang berniaga orang kata apa? Tu gulung tikar tu. Tahu maksud apa? Apa maksud gulung tikar? Lingkup. Tuan-tuan tak apa belajar agak peribahasa gitu kan. Lingkup tu gulung tikar tu. Mana apa? Habis dia berniaga tu habis gulung tikar tu kan selesai habis tak ada apa. Ni cerita gulung ni nak abang atas habis lingkup. Ni duk tanya Tok Guru, Tuhan gulung tak tahu mana Tok Guru, dah semua tak ada apa, alam tak ada, gulung tak tahu. Duk tanya banyak sangat Tok Guru kata ni. Gulung habis lah lingkup. Dak lah gulung tu tak tahu mana. Tok kata orang nak tahu kan? Nak tahu orang tanya ni. Gulung-gulung tu tak tapal apa hang. Dia kata kau asal orang tanya elok-elok mah dah tanya soalan padahal tu. Padahal dengan jawapan dia. Nak tak tahu lagi tuan-tuan. Habis lingkup. Tu Allah umpamakan. Maka tuan-tuan dengan tanda-tanda yang kita sebut ini, inilah dia zaman kita berada di ambang tanda besar hari kiamat akan berlaku. Tuan-tuan kita bersedia. Ni 1437. 1437 tuan-tuan, tahun-tahun ganjil ini kemungkinan akan berlaku peristiwa besar tanda kiamat. Tuan-tuan, kita sebagai ulama, kemungkinan Imamul Mahdi akan dibayangkan pada tahun-tahun ganjil.
tahun ganjil. Ni 1437 hantar tahun tak, tahun ni tahun 1439. Tuan-tuan, dia akan jadi di awal kurun ini. Seorang mujaddid Allah bangkitkan dalam hadis Nabi SAW. Dia kata sebagian ulama mengatakan mujaddid yang terakhir iaitu Imamul Mahdi. Moga-moga tuan-tuan insya-Allah kita bersedia dengan iman, dengan ilmu, dengan amalan. Moga-moga Allah selamatkan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, negeri dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, aman, makmur, dan juga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, kita sudahi kuliah kita biasa dengan muhasabah diri, istighfar, munajat kita, rayuan, rintihan kita kepada Allah SWT. Moga-moga Allah sudi mengampunkan dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Moga-moga Allah SWT selamatkan kita, ibu bapa, ahli keluarga kita daripada segala azab, siksaan, dari bakaran api neraka yang sangat dahsyat, yang tidak sanggup kita menghadapi dan kita menanggungnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا فتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a fatub alayya tawbatan nasuha watub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala quwa ala naril jahimi. Allah fahabani taubatan Allah dhunubi fa innaka ghafirul azimi wa haytuhan
namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu Allah. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Umurku berkurang setiap hari dan waktu. Dosaku bertambah setiap waktu, apalah dayaku. Wahai Tuhan, hamba yang berdosa datang padamu, mengakui dosa-dosa yang telah berlalu. Jika Engkau mengampunkan daku, oh Tuhanku, Engkaulah yang layak mengampunkan dosa hamba-Mu. Jika Engkau, ya Allah, tidak menerima taubatku, pada siapa lagi tempatku mengadu dan merayu. Jika Engkau, ya Allah, tidak menerima taubatku, tiada siapa lagi tempatku mengadu, ya Allah, dan merayu. Ilahi lastu lil ولا أقوى على الجحيم. الله فهب لي توبة الله ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. والله أعلم. أبو ذبتين قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم له التوفيق والهداية.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Tuan-tuan puan, malam ni Ustaz ada bawa satu buku, tajuk dia membongkarkan kesesatan Syiah, ya. Jadi buku ni dikarang oleh Syekh ataupun guru mursyid Ustaz dan para sahabat, iaitu Habib Yusuf Al-Hasani hafizahullah, yang mana beliau karang buku ni untuk mendedahkan penyelewengan fakta-fakta Syiah dalam membela ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan diedarkan buku ni adalah untuk mencari sumbangan bagi pelarian saudara kita di Syria, ya. Mana Syekh banyak duduk belah sana, jadi Syekh prihatinlah untuk membantu saudara kita di sana yang menderita, tuan-tuan, yang hilang rumah, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya, dihalau, dibunuh dan sebagainya. Jadi satu buku tu RM20 sumbangan kita. Jadi penting saya pun tuan pasal hari ni pahaman ni terlampau dahsyat, jadi kita kena ada ilmu sebagai perisai. Kemudian ada juga Ustaz bawa minyak, Ustaz nyari buat penawar, minyak hikmat penawar, ada bagai kelebihan, insya-Allah tuan boleh dapatkan sebelum solat nanti. Ya wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.